Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak lihat tajuk imbangan duga terselaras, iaitu kita akan buat sekali lagi imbangan duga selepas mengambil kira semua pelarasan yang ada dalam maklumat tambahan. Okey, jadi kita lihat soalan ini. Okey, soalan ini ialah pada 30 Jun 2019. Jadi akhir tempoh perkawanan 30 Jun akan ada maklumat tambahan. Okay, jadi kita lihat maklumat tambahan yang pertama. Jadi maklumat tambahan pertama ialah inventory. Kalau awak lihat dalam maklumat tambahan ni, setiap maklumat atau urus niaga dalam maklumat tambahan ini akan memberi dua kesan. Ada dua kesan pada setiap maklumat. Okey, kita lihat satu per satu. Okey, untuk inventory yang pertama ni, inventory akhir, dia dua kesan itu ialah satu dia akan muncul di akaun perdagangan dan satu lagi dia akan muncul di penyata kedudukan kewangan, sebagai aset semasa. Jadi kita nak pilih inventory yang mana satu? Kita akan pilih inventory yang lebih rendah antaranya. Jadi kita akan lihat di sini, kita akan catatkan. Kita akan catatkan inventory yang terlebih rendah ini. Ini adalah inventory yang lebih rendah. Kemudian begitu juga dalam PKK. Baik, kedua kita akan lihat yang kedua, iaitu komisen masih belum terima. Jadi kita ambil kata kunci di sini, iaitu komisen dan juga belum terima. Komisen dan belum terima. Jadi kita lihat daripada imbangan duga ni, kita highlightkan komisen. Bermaksud komisen nilai ini akan berubah. Jadi dalam imbangan duga terselaras, nilai komisen yang baru akan muncul. Right? Jadi kita lihat apa yang kita kena buat dengan nilai komisen ini. Jadi selama ini bila saya mengajar, saya nak pelajar hafal dua je. Belum terima, belum bayar, kita akan tambah. Dan kalau yang belum terperoleh dengan satu lagi hasil belum terperoleh dan juga belanja prabayar, yang itu mesti tolak. So kita ingat dua saja, belum terima, belum bayar, akan tambah. So di sini kita lihat bahawa kita akan menambahkan komisen sebab ada 850 belum terima. Right? Baik, kita dah highlightkan komisen. Kemudian kita lihat bagaimana kita nak buat. Jadi kita lihat di sini komisen yang ada dalam imbangan duga. Mestilah ditambahkan kepada bilangan jumlah amount yang belum terima. Jadi yang belum terima jumlahnya ialah 850. Jadi kita akan dapat jumlah 1100. Jadi jumlah yang belum terima kita akan letak dalam PKK 850 tu. Alright. Okey, seterusnya kita lihat gaji belum bayar. Dia kata sini gaji belum bayar. Gaji belum bayar. Jadi kita akan highlightkan gaji nanti dalam imbangan duga terselaras. Jumlah gaji ini akan berubah. Akan berubah. Jadi kita lihat apa yang kita kena buat. Jadi tadi kita dah kata belum terima dengan belum bayar, kita kena tambah. Jadi kita akan tambahkan, ambil nilai yang dalam imbangan duga, kemudian kita akan tambahkan dengan yang belum bayar 650. Jadi jumlahnya 18,800. Jadi yang belum bayar itu sajalah. Itu sajalah yang akan masukkan dalam PKK 650. Right? Seterusnya kita lihat maklumat yang seterusnya, iaitu maklumat seterusnya insurans prabayar. Insurans prabayar. Jadi kita akan
Dia kata prabayar selama sebulan. Jadi kita akan lihat sini ya. Insurans 1,800 ni dalam dia terbayar untuk sebulan selepas 30 Jun. Maknanya bulan Julai lah. Dia bayar untuk 12 bulan. Tapi berkuat kuasa sehingga 31 Julai. Okey, jadi kita terlebih sebulan. Jadi kita lihat 1,800 itu adalah untuk 12 bulan. Okey, jadi kita kena carilah berapakah jumlah untuk sebulan. Okey. Jadi kita akan bahagikan 1,800. Okey, 1,800 bahagikan dengan 12. Okey, jadi kita dapat berapa? Ya, kita dapat 150. Jadi 150 tu kita akan tolakkan daripada nilai insurans dalam imbangan duga. Okey. Jadi 1,800 tolakkan dengan 150, kita akan dapat 1650. Okey. Alright. Seterusnya kita akan lihat bahawa yang jumlah prabayar tu, prabayar tu maksudnya apa? Kita bayar terlebih awal. So itu adalah aset kita yang akan kita masukkan dalam PKK. Okey. Baik, 150. Seterusnya kita lihat faedah pinjaman. Okey, faedah pinjaman ni dia kata faedah yang 8%. Okey, yang dia kata ialah yang 8% itu belum bayar. Kalau kita lihat dalam imbangan duga ini ada faedah. Tetapi sebab dia dah kata yang belum bayar tu yang 8%, jadi tidak berkenaan lah yang tadi tu. Kita nak lihat pinjaman yang ini. Okey, yang 8,000 ini. So yang pinjaman yang atas tu bukan. Okey, tu untuk yang pinjaman 12%. Kita boleh semak. 12% kali 15,000 memang dapat 1,800. So maknanya yang ini yang 1,800 ke atas tu, okey, yang ini faedah ini sebenarnya ialah untuk yang 12%. Alright, kalau kita kira dapat 12% darab 15,000. Okey, jadi sekarang ni kita nak kira berapakah faedah pinjaman itu. Okey, dia kata 8% darab pinjaman. Dia tadi kita lihat jumlah pinjaman itu adalah 8,000. Okey, jadi 8% darab 8,000 ya 640. Right? So jumlah ini langsung belum dibayar. Jadi kalau belum bayar, keseluruhan itu adalah faedah pinjaman belum bayar yang kita kena letak dalam PKK. Okey, jadi jumlahnya ialah 640. Okey, yang belum bayar. Alright, seterusnya kita lihat susut nilai. Okey, susut nilai yang dia beritahu kat sini ya. Susut nilai ada dua, iaitu perabot dan juga kenderaan. Jadi kita akan lihat satu-satulah. Jadi perabot kat sini kita dapati menggunakan kaedah baki berkurangan. Jadi kita kena cari baki. Jadi apa tu baki? Okey, cikgu matematik saya kata baki tu ada angka yang kena tolak. Jadi perabot dengan perabot. Dua ni je yang perabot. Jadi kita tolaklah mereka. Okey, perabot tolak susut nilai terkumpul baru dapat baki. Itu maksud baki lah. Okay, jadi kita lihat bagaimana jalan kerja dia. Okey. Jadi kita lihat berapa baki yang kita kena letak ni. Jadi kita kira. Okey, boleh gunakan kalkulator untuk kira. Okey, 7 4 50 tolak 1,500. Okey. So kita akan dapat berapa ni yang kena baki dia? Ya, kita dapat 5,840, iaitu bila dah tolak kita dapat 589. Okey, itu adalah susut nilai 10% atas baki. Jadi untuk susut nilai terkumpul, okey, kita akan tambahkan asalnya ada berapa? Asalnya ada 1,500. Jadi kita akan tambahkan 1,500 dengan 589. So kita akan dapat apa?
Ya, kita dapat 2089 sebagai susut nilai terkumpul. Seterusnya kita akan lihat susut nilai untuk kenderaan. Okey, kenderaan pula dia menggunakan kaedah garis lurus. Okey, jadi garis lurus tu apa? Garis lurus tu nama lain ansuran tetap, sama rata. Okey, itu antara nama dia lah. Jadi kita lihat maklumat yang berkaitan dengan kenderaan. Okey, Ahmad dah tak color dah. Kenderaan 68300 Okey, jadi kita lihat kenderaan. Okey, tadi kita dah lihat kenderaan kat sini. Okey, garis lurus. Okey, kita lihat maklumat ke atas. Kita highlightkan kenderaan. Okey, yang berkaitan dengan kenderaan nanti kita nak gunakan juga, kita highlightkan juga lah. So nilai-nilai ini kita tengok nanti dalam imbangan duga terselaras. Ada perubahan atau tidak? Okey, mesti berubah. Okey, cuma yang kenderaan dengan perabot tu tak berubahlah sebab daripada nilai kos. Kemudian kita lihat semula pada soalannya sebenarnya ada lagi yang berikutnya, sebahagian kenderaan iaitu 35,000 beli pada 1 Januari. Okey, maknanya sebelum kita boleh mengira kenderaan, kita kena pecah dua kenderaan. Maknanya dalam jumlah kos keseluruhan dia ada dua kenderaan, iaitu kos keseluruhan dia tadi ialah 68300. Jadi dia akan pecah dua. Jadi yang dia beli pada 1 hari bulan 1 tu bernilai 35,000. Jadi kita kena tolakkan lah. Kita kena tolakkan. Okey, iaitu yang 68,000 tolak 35,000. So kita akan dapat 33,000. Jadi kita akan kira yang 33,000 tu menggunakan 15%, tetapi yang ini kita gunakan 33. Okey, kita gunakan, so kita dapat berapa? Ya, 4995. Kemudian yang satu lagi tu yang kita beli pada 1 Januari. Okey, tempoh perakawanan kita pada 30 Jun. Jadi daripada Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Itu adalah adalah 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan kita akan darabkan peratus, darab kos, darab tempoh, iaitu 6 bulan. Okey, jadi berapa tu? Okey, jadi kita lihat sini berapa jawapan dia. Okey, jadi kalau kita dah gunakan kalkulator, okey, dapat 2625. Jadi jumlah susut nilai ialah kita nak tambahkan 4995. Okey, tambahkan dengan yang baru, yang satu lagi tu 2625. Okey, jadi berapakah jumlah dia? Okey, berapa jumlah dia? Ya, 7620. Okey, jadi ini adalah susut nilai kenderaan ini pada tahun ini, pada tempoh perkawanan ini. Jadi sekarang kita nak lihat susut nilai terkumpul. Okey, pada asalnya susut nilai terkumpul yang diberi dalam imbangan duga adalah 9,990. Kemudian kita kena tambahkan yang baru dikira, iaitu yang tahun ni punya kita kena tambahkan, iaitu 7620. Okey, jadi yang sekarang kita akan dapat 17,610 susut nilai terkumpul. Okey, dapat Alright. Seterusnya kita nak lihat hutang lapuk. Okey, kita akan cek dulu dalam imbangan duga ada tak hutang lapuk. Jadi kalau ada, maknanya hutang lapuk ini ada pertambahan. Okey, kalau kita highlight maklumat ini Okey. Hutangnya dihapus sebagai hutang lapuk. Jadi kalau ada hutang lapuk, ada. Jadi nilai ini akan berubah dalam imbangan duga terselaras. Baik, hutang lapuk yang dijumpai dalam maklumat tambahan akan menjejaskan jumlah akaun belum terima. Yang sudah sedia ada dalam imbangan duga ni, ini dah sedia ada dia telah pun diambil kira semasa mengira ABT.
Okey, iaitu mana satu ABT ni tadi kan sudah mengambil kira hutang lapuk. Okey, dia sudah ambil kira. Jadi kita dah tak perlu tolak lagi lah. Tetapi yang dalam maklumat tambahan belum. Jadi kita kena tolak terlebih dahulu. Okey, jadi kita tengok bagaimana nak buat. Okey, pertama hutang lapuk akan bertambah lah. Okey, apa yang ada dalam imbangan duga tu kita kena tambah. Okey. Okey, jadi berapa yang kita kena tambah? Jadi yang 450 tu tadi tu kan, kita akan tambahkan yang sedia ada dalam imbangan duga. Berapa yang ada dalam imbangan duga? Yang 850 tu lah. Yang 850 tu kita kena tambahkan semuanya sekali. Okey. Okey, bila dah tambah 1,300. Jadi hutang lapuk akan berjumlah 1,300 nilai baru. Kemudian yang ABT ABT pada asalnya nilai yang dalam imbangan duga tu belum mengambil kira hutang lapuk yang baru. Okey, jadi dia belum bersih lah. Jadi kita kena tolakkan dengan hutang lapuk yang baru dijumpai dalam maklumat tambahan. Jadi nilai baru ini adalah nilai bersih yang kena masuk dalam PKK. Alright? Okey. Seterusnya kita lihat peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu diselaraskan. Okey, diselaraskan 2% atas ABT bersih. Okey, jadi kita lihat di sini ada tak peruntukan ada peruntukan hutang ragu. Okey, ada 315. Jadi kita akan membandingkan PHR yang baru dengan PHR yang lama. So pada asalnya PHR dalam imbangan duga adalah yang asal lah, yang 315. So yang baru kita kena kira. Okey, iaitu kita akan letak terus PHR yang akan dikira dalam PKK. Okey, dalam PKK. So ini kena kira terus. Okay, jadi kita lihat 2% darab bersih. Mana dapat bersih tu? Okey, bersih tu kita dapat daripada yang sebelum ini. Okey, yang sebelum ni 8,600. Jadi kita kena kira atas yang bersih. Okey. Baik, seterusnya kita akan lihat yang asal 315, yang baru ialah 172. Okey, jadi bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Daripada 300 kepada 172. Jadi sini kalau kita lihat dia semakin berkurang. Sebab tu kita kata dia ialah pengurangan hutang ragu. Okey, berapa banyak dia akan berkurang? Kita lihat perbezaan lah, iaitu 315 dan 172. Berapakah perbezaannya? Ya, 143. 143 ini kita namakan pengurangan hutang ragu. Jadi kita akan catatkannya sebagai hasil. Bagus kan kalau orang yang kemungkinan tak mampu bayar tu semakin sikit. Jadi hasil ini kita akan letak dalam akaun untung rugi. Okey, di sebelah hasil. Okey, jadi PHR nanti akan dimasukkan di bahagian aset semasa. Okey, tolak daripada ABT. Okey, seterusnya kita akan lihat ambilan. Okey, yang terakhir okey, yang terakhir lah. Jadi ambilan ini kita lihat ambilan barang langsung tidak direkod dalam mana-mana. So kalau dia ialah barang, okey, akaun yang terlibat adalah akaun belian. Okey, barang belian. Kalau tunai lah, kalau bank lah, tapi barang. Jadi dia ambil barang. Jadi apa jadi dengan jumlah belian? Jumlah belian akan berkurang. Okey, jadi kita akan highlightkan belian. Ambilan ada tak? Kita tengok ada tak ambilan. Ambilan tak ada. Jadi maknanya ini adalah satu item baru yang perlu kita tambah semasa menyediakan IDT atau imbangan duga terselaras. Okey, belian ada. Jadi jumlah ini akan berubah kerana sebahagiannya diambil keluar untuk ambilan. Okey, seterusnya kita lihat macam mana tu. Okey, jadi ambilan akan tolak. Okey, akan ditolakkan daripada jumlah belian. So,
Okey, kita akan tolak 400. Kemudian kita lihat sini. Alright, jadi dia tolak. Jadi belian baru inilah yang akan kita gunakan dalam akaun perdagangan. So dalam ambilan yang akan kita letak dalam PKK akan menggunakan jumlah yang baru. So ini adalah jumlah yang kita akan letak dalam PKK, ya, iaitu modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Okey, sekarang kita nak sediakan imbangan duga terselaras. Okey, apa yang kita dah buat tadi, ya? Yang pertama tadi ialah komisen belum terima. Jadi komisen belum terima tu tadi kita kata menambahkan komisen. Kalau kita lihat sini, komisen telah berada di sebelah kredit. Jadi kalau kita nak tambah, kita kena kreditkan juga. Okey, komisen adalah hasil. Okey, apa maksud hasil? Kalau bertambah, dia sebelah kredit jugalah. Kalau kita lihat Abel Leha, kalau saya selalu ajar pelajar, Abel adalah tambah tolak, iaitu sebarang pertambahan kita akan debitkan, sebarang pengurangan kita akan kreditkan. Dan Leha, okey, Leha tu apa? Liability, equity, hasil. Hasil ialah tolak tambah. Jika ada pertambahan, kita akan kredit, dan jika ada pengurangan, kita akan debit. Okay, dalam kes ni, komisen belum terima. So, kita akan tambahkan dia. Okay, so kita akan tambah. Bila tambah, ini adalah di bahagian kredit. So, kalau kita nak tambah, maka kita kena sama tempat dia lah. Okay, iaitu 250 di bahagian kredit. Okey, berapakah jumlah tadi, ya, yang kita dah kira tadi kan? Kita dah kira tadi, iaitu okey, diberi oleh soalan komisen yang belum terima ialah 850. Okey, 850. Okey, jadi maknanya ini jumlah yang sedia ada dalam imbangan duga. Okey, kita tengok untuk komisen tadi 250, so akan tambah 850. Okey, jadi apabila dia ditambah, maka kita akan dapat 1,100. Okey, bertambah. Komisen akan bertambah. Jadi dalam IDT yang baru, nilai yang baru ialah 1,100. Kemudian kita lihat pula komisen belum terima. Jadi tadi kita dah kredit kan? Jadi sekarang confirm kita akan kena debitkan dia. Okey, jadi kenapa kita debit satu? Sebab tadi dah kredit, sekarang debit. Satu lagi ialah belum terima. Belum terima ni sama dengan ABT. ABT tu aset. Aset tu debit. Jadi kita debit lah. Kita akan debit dalam akaun komisen belum terima. Okey, baik. Kedua ni ialah gaji belum bayar. Jadi kita lihat tadi dalam soalan dia bagi berapa gaji belum bayar. Okey. Gaji belum bayar 650. Okey, 650. Jadi kita akan belum bayar tadi kita tambahkan. Okey, jadi sekarang kita lihat gaji. Gaji ini sebelah debit. Debit ialah aset. Jadi kalau dia ialah aset, maka kita akan dia ialah belanja. Jadi kalau dia belah debit, dia sama dengan ABE. So kalau kita nak tambah, kita akan debitkan akaun gaji. Okey, jadi kita akan debitkan jumlah 650. Okey, jadi 650 apabila ditambahkan dengan 18,000, berapa tu? Okey, jadi kita tekan kalkulator. 450, sorry, sini adalah 450 ke 650 gaji itu tadi. Kita tengok ni. Okey, 650. Okey, kita akan tambahkan 650 lah. Okey, 650. So 18 150 tambah dengan 650 dapat berapa tu? 2. Kita dapat 18,000. Sekejap ya.
kita jumlahnya ialah 18,880. Okey, betul tak? Okey, bahasannya right. So sekarang ini ialah pertambahan kepada gaji. Satu nilai gaji baru dah didapati dalam imbangan duga terselaras. Satu item baru iaitu gaji belum bayar. ABB ni ialah liability. So liability adalah di sebelah kredit. Lagipun tadi dalam akaun gaji kamu dah debit. Sekarang kita kredit lah pula. Okey, so itu antara dua sebab lah yang senang untuk kita ingat. Okey, seterusnya ialah insurans prabayar sebulan. Okey, jadi kita lihat tadi semasa kita mengira insurans, kita telah tambah ke kita telah tolak? Ya, kita telah tolak 150. Jadi sekarang kita akan kena pastikanlah akaun insurans akan berkurangan. So sekarang ni insurans dia ialah sebelah debit. Jadi untuk kurangkan dia, kita kena kreditkan akaun insurans sebanyak 150. Okey, jadi siapa lebih banyak, debit ke kredit? Ya, debit lebih banyak. Jadi bila debit tolak kredit, kita akan ikut yang besar lah. Yang besar ialah belah debit. So kita akan dapat 1650. Alright, itu jumlah insurans yang baru kita dapat. Okey, next. Kita lihat insurans itu adalah insurans prabayar. Kita bayar terlebih awal, itu ialah aset kita. So kita akan debitkan akaun insurans prabayar. Sebab tadi satu lagi sebab kita dah kreditkan insurans. So insurans prabayar mesti dah debit. Dan insurans prabayar ialah aset. Aset mesti debit. Alright. Seterusnya kita nak lihat pula faedah pinjaman yang belum bayar. Okey, jadi berapa tadi kita lihat yang belum bayar. Yang ada dalam imbangan duga asal yang warna pink ni 1,800 ni adalah untuk yang 12%. Okey, yang ini ialah untuk yang 12%. Jadi kita nak asingkannya supaya kita tak confuse. Kita akan buat satu lagi faedah atas pinjaman khas untuk yang 8%. Okey, jadi nama khas dia ialah faedah atas pinjaman 8%. Alright, ini ialah untuk yang 8%. Okey, jadi kita kira ini ialah akaun belanja. So akaun belanja debit. Okey, aber debit. Okey, kemudian belum bayar ni liability sama dengan ABB. So kita letakkan sebelah kredit. Right? So seterusnya kita nak lihat susut nilai perabot. Kita dah kira berapa tadi? Susut nilai. Okey, 7620 dan kita dah kira juga susut nilai terkumpul kita. Okey, kita akan kita nak letak dalam imbangan duga. Right? So, kita lihat di sini susut nilai tiada dalam imbangan duga yang asal. Jadi kita kena tambah. Okey, tambah. Jadi akaun susut nilai ialah akaun belanja. Jadi kita dah kira tadi nilai dia ialah berapa tadi kita kira susut nilai ada dua kan. Jumlah untuk untuk perabot ni. Okey, untuk perabot tadi kita kira 10 yang kaedah baki berkurangan kan. Okey, jadi kalau kita lihat perabot, okey, yang ini yang 7620 ni untuk kenderaan. Okey, kita lihat yang untuk perabot. Okey, 589. Okey, 2089. Okey, so sekarang kita nak letakkan nilai susut nilai yang kita kira untuk tahun itu. Okey, kemudian susut nilai ini perlu ditambahkan dengan susut nilai terkumpul setakat ini. Okey, setakat ini perabot susut nilai terkumpul 1,500 tambahkan dengan 589. Okey, tambah. Dia dah memang kredit. So bila nak tambah kena kredit lah juga. Jadi kredit tambah kredit sama dengan kredit. Jadi jumlahnya ialah 2089. Okey, itu susut nilai terkumpul yang baru yang akan dicatat dalam imbangan duga terselaras. Kemudian kita lihat susut nilai kenderaan. Tadi kita lihat ada dua kenderaan. Setelah dicampur kita dapat 7620. Okey, itu adalah belanja susut nilai tahun ini.
tambahkan dengan susut nilai terkumpul 9990 yang sebelum ini. Okey, kita tambahkan dengan 7620. Okey, jadi sama-sama kredit, so kita akan dapat satu jumlah yang besarlah, 17610. Okey, jumlah baru susut nilai terkumpul untuk imbangan duga terselaras. Okey, kemudian kita lihat tadi semasa kita kira PHR, kita dapat pengurangan. Pengurangan ni hasil. So hasil sebelah mana? Abang leha. Ya, sebelah kredit. Jadi pengurangan sebanyak 143 ialah hasil, dan PHR yang baru ialah 172. Jadi kita lihat sini, PHR asalnya 315. Dia mengalami pengurangan. So kita, kalau kurang kita kena debit. Sebab yang 315 ni kan belah kredit kan. Okey, kalau kita nak kurang kita kena debit kan. Pengurangan berlaku 143. Jadi kita lihat sebelah kredit lebih besar. Jadi hasilnya akan sebelah kredit. So 315 tolak 143 yang kita kira tadi tu, dapat 172 yang kita kira 2% tadi tu. Alright, so kita lihat di sini 143 itu namanya ialah pengurangan kerana dia hasil dia letak di sebelah kredit. Kemudian yang terakhir ialah ambilan barang niaga. Okay, ambilan bertambah, belian berkurang. Okay, jadi kita akan tengok belian, kita akan kurangkan dia. Belian sebelah debit, kita akan tolakkan ambilan. So kita kena kreditkan. Jadi debit lebih besar, kita catatkan di sebelah debit. Okey. Kemudian yang 400 belian ni, yang kita kreditkan belian, satu lagi mesti debit lah, iaitu di akaun ambilan 400. Okey. Jadi dalam imbangan duga terselaras, kita mesti catatkan semua item-item yang baru tadi tu. Okey, iaitu yang komisen belum terima. Item-item ini tidak ada dalam imbangan duga yang asal. Okey, setelah pelarasan barulah item-item ini dikira ataupun yang baru jumpa ataupun yang baru diketahui. So kita akan kena catat dalam imbangan duga terselaras. Jadi ini saya tunjukkan kat sini lah. Okey, jadi kemudian kita akan catatkan inventory akhir. So jawapan yang akan kita paparkan untuk exam inilah imbangan duga terselaras. Okey, jadi dapat satu nilai yang baru lah. So yang berwarna ni adalah nilai-nilai baru yang kita sudah buat pengiraan terlebih dahulu tadi dalam jadual kita, dan apabila kita tambahkan dia, okay, kita mestilah mendapat nilai yang sama. Jadi kalau imbangan duga kita seimbang, insya-Allah, okey, akaun perdagangan, akaun rugi dan penyata kedudukan kewangan kita juga akan seimbang. Jadi hari ini ialah tajuk imbangan duga terselaras. Bila dah siap imbangan duga terselaras, maka mudahlah kita just ambil sahaja angka-angka dalam imbangan duga terselaras untuk menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Okey, itu sahaja untuk hari ini dengan tajuk imbangan duga terselaras. Bye, terima kasih.